السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله البدر الدجى والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وإمامنا وقدوتنا محمد، الرحمة المهداة والنعمة المسداة، وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنه من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. Firman Allah Ta'ala setelah menyatakan perkara-perkara yang diwajibkan kepada umat yang terdahulu, mengikut Rasul-Rasul di zaman masing-masing, Allah menegaskan di antaranya ialah sesungguhnya sesiapa yang membunuh satu nyawa tidak dengan sebab satu kesalahan yang patut dijatuhkan hukuman bunuh, seolah-olah dia membunuh manusia seluruhnya. Dan sesiapa yang menyelamatkan satu nyawa, seolah-olah dia menyelamatkan nyawa seluruhnya. Yang dihormati saudara pengurusi, yang dihormati Tuan Haji Muhammad Sabu, Timbalan Presiden PAS, yang berhormat Datuk Haji Mahfuz Umar, Ketua Penerangan PAS Pusat, merangkap Sujaya PAS Negeri Kedah, yang dihormati Tan Sri Haji Muhammad Taib, Naib Pengerusi Lajnah Penerangan PAS Pusat, Al-Fadil Tuan Guru yang Ketua PAS Kawasan Baling, Ashabul Fadilah, para ulama, semua pemimpin-pemimpin, hadirin hadirat, saudara-saudari dan anak-anak yang dikasihi sekalian. Malam ini kita berhimpun untuk memperingati peristiwa memali, peristiwa yang mengorbankan beberapa orang syuhada, peristiwa berdarah, merupakan sejarah hitam bagi negara kita. Walaupun pihak kerajaan mahu melupakannya, membunuh orang dengan tidak ada sebab yang diizinkan adalah kesalahan kemanusiaan. Bukan sahaja dari segi agama Islam, bahkan dari segi ajaran semua agama dan seluruh manusia. Betapa mahalnya nyawa manusia ini, sehingga Allah meletakkan membunuh adalah dosa yang besar, termasuk kalangan dosa yang paling besar. Apabila seorang manusia dibunuh, seorang sahaja, satu nyawa sahaja, maka seolah-olah dia membunuh berjuta orang, manusia seluruhnya. Tak tahu berapa banyak zuriat yang lahir daripada seorang yang dibunuh itu. Di antaranya ialah mereka yang ditentukan oleh Allah untuk memuji dan memuji Allah di atas muka bumi ini.
Oleh kerana itulah, walaupun Islam terpaksa berperang, Allah Ta'ala menyebut dalam Quran, وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Dan perangilah akan orang-orang yang memerangi kamu. Tapi ingat, jangan kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak mengasihi orang-orang yang melampaui batas. Islam menganggap berperang adalah terpaksa. Oleh kerana itu, apabila berlaku satu kesalahan daripada tentera Islam, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membayar diat, membayar kafarah yang mahal, walaupun terhadap orang yang bukan Islam. Apabila Khalid bin Walid dan bala tentera di bawah jagaannya memerangi Bani Juzaimah, satu kabilah musyrikin Arab di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba berlaku kesilapan menyebabkan mereka membunuh orang-orang yang tidak layak dibunuh. Dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda berdoa, Allahumma inni abra'u ilaika mimma sana'a Khalid. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlepas diri daripada apa yang telah dilakukan oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Lalu baginda mengarahkan menantunya Sayyidina Ali karramallahu wajhah supaya pergi mengunjungi Bani Juzaimah dan membayar diat, membayar pampasan, membayar ganti rugi, termasuk bekas minum air untuk anjing diganti juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang diajar oleh Islam. Apa yang dibuat oleh UMNO dalam peristiwa memali ini, jenis apa? Apa jenisnya? Dan kita mendapat maklumat ramai kalangan pemimpin UMNO yang tidak bersetuju. Ramai kalangan pegawai-pegawai tinggi dan rendah polis tidak bersetuju. Beberapa hari selepas itu Mali saya berceramah di Pulau Pinang. Tidak malu-malu seorang anggota polis datang ke hadapan, memeluk, memegang tangan saya, mengatakan, maaf, saya tidak bersalah, ketua memaksa saya. Ini yang berlaku dalam peristiwa Mali. Mengapa peristiwa ini boleh berlaku? Kerana ketegangan yang dibuat oleh pihak kerajaan dan pihak UMNO sendiri. Saya masih ingat sehari sebelum peristiwa Mali, almarhum Tuan Haji Yusuf Rawat, Presiden PAS dan Mursyid Ampah yang pertama menelpon saya. Dan tak silap saya, almarhum Ustaz Fadil juga telefon saya ketika saya berada di Terengganu, memaklumkan akan ada rombongan daripada kerajaan pusat akan menemui saya. Setelah mereka menemui Tuan Haji Yusuf Rawat, menemui almarhum Ustaz Fadil, akan datang menemui saya di Terengganu untuk memujuk, supaya kita memujuk Ustaz Ibrahim dan rakan-rakannya menyerah diri. Kita membuat keputusan, bukan Ustaz Ibrahim menyerah diri, tetapi kerajaan mesti mengaku salah. Dan kerajaan mesti membatalkan keputusan ISA untuk menahan Ustaz Ibrahim Mahmud dan rakan-rakannya. Ini keputusan kita. Akhirnya berlaku serangan di Memali yang mengorbankan 14 orang. Kita anggap itu adalah syuhada. Orang-orang yang mati syahid dan beberapa orang anggota polis turut terbunuh dalam peristiwa itu. Apabila Dewan Ulama PAS di Kedah diketuai oleh almarhum Tuan Guru Haji Yahya Junaid, almarhum Tuan Guru Haji Umar Alanai, beberapa orang ulama di Kedah
membuat keputusan supaya urusan jenazah Ustaz Ibrahim dan rakan-rakannya diurus sebagai para syuhada. Saya terus menyokong, dan besok harinya saya membuat kenyataan akhbar menyokong apa yang dibuat oleh ulama negeri Kedah, dan keputusan kita dicabar oleh pengerusi Majlis Fatwa Kebangsaan di masa itu. Tak perlu saya sebut nama dia di masa itu. Mungkin masa itu saya masih umur 30-an. Saya mencabar Majlis Fatwa Kebangsaan untuk bermuzakarah dan berdebat dalam isu Mamali, syahid atau tidak syahid. Akhirnya Majlis Fatwa Kebangsaan tidak menjawab apa-apa. Mereka membuat fatwa yang tidak pernah ada dalam kitab fiqh, di mana mereka yang terlibat Ustaz Ibrahim rakan-rakannya adalah syibhul bughah. Syibhul bughah tak ada dalam kitab. Satu fatwa yang sangat songsang. Oleh kerana saya dikaitkan sama dengan peristiwa Mamali, beberapa orang yang ditahan dalam peristiwa Mamali, bahkan beberapa risalah yang dirampas dalam peristiwa Mamali ialah apa yang mereka namakan amanat Haji Hadi. Kerana amanat inilah menyebabkan orang ta'assub, menyebabkan orang berjuang sanggup mati. Lalu saya menulis sebuah buku untuk mengulas amanat ini, untuk menerangkan apa makna jihad dan apa makna syahid, supaya mereka faham. Buku yang ditulis ini tidak ada apa-apa jawapan daripada pihak kerajaan sehingga hari ini. Di mana tanggungjawab kita untuk mempertahankan Islam yang disengsangkan oleh UMNO pada masa itu. Kita sama-sama berjuang kemerdekaan. Orang-orang PAS berjuang kemerdekaan. Orang-orang UMNO juga berjuang kemerdekaan. Bahkan ulama-ulama PAS lebih awal masuk penjara dalam perjuangan kemerdekaan ini. Dan ulama-ulama terlibat dengan tangkapan sejak zaman penjajah, menentang penjajah ini. Apabila kita mencapai kemerdekaan, kita akur dengan keputusan kemerdekaan itu. Walaupun PAS menulis memorandum kepada Suruhanjaya Red supaya dimasukkan Islam dalam perlembagaan persekutuan, akhirnya Suruhanjaya Red membuat keputusan diletakkan dalam perlembagaan persekutuan Tanah Melayu, Islam adalah agama persekutuan. Alhamdulillah, dimasukkan dalam perlembagaan. Ini adalah memorandum PAS dan NGO-NGO Islam di masa itu. Walaupun minit mesyuarat Suruhanjaya Red, anggota-anggotanya tidak ada seorang pun dari kalangan penduduk Tanah Melayu. Anggota Suruhanjaya Red ini mengatakan bahawa perkataan agama yang dimasukkan di dalam perlembagaan itu bukannya Islam dalam Quran. Islam mengikut penafsiran Barat, religion. Islam yang dipisahkan daripada politik suku, agama suku. Inilah menjadi pertambungan di antara UMNO dan PAS di masa itu. Sehingga timbulnya cakap-cakap menghina hukum Islam. Sekiranya PAS menang, hukum Islam dilaksanakan, hukum hudud dilaksanakan, banyak orang yang kudung boleh buat sup tangan, akan busuk sungai kerana banyak yang dibunuh, dipotong tangan, akan huru-haralah Malaysia ini. Mereka mempermain-main dan menghinakan hukum Islam ini. Kita menyadari bahawa mereka yang membuat kenyataan itu adalah jahil. Oleh kerana lama di zaman penjajahan, tak mengaji agama, mereka masih sayang pada agama, masih sayang pada Islam. Bila dikatakan mereka murtad, keluar daripada agama Islam, kafir, mereka sangat marah, menunjukkan iman masih ada dalam hati mereka. Apa yang berlaku kerana kejahilan mereka, kerana mereka tak tahu. PAS sabar dalam menghadapi kerana ini. Kita mengambil pendekatan secara damai, berdakwah
menyatakan secara ilmu, sehinggalah selepas 13 Mei tahun 69, tahun 70 PAS diajak masuk kerajaan, maka PAS menyertai kerajaan campuran. Tahun 74 PAS menyertai Barisan Nasional dan sama-sama menubuh Barisan Nasional. Dan kalau saya tak lupa, simbol Barisan Nasional dacing itu pun dicadangkan oleh Datuk Asri di masa itu. Kita terlibat dalam penubuhan Barisan Nasional. Dalam kita sama-sama dalam Barisan Nasional. Di zaman Tun Razak di masa itu, kita mengemukakan pandangan-pandangan Islam. Beberapa pandangan Islam diterima, walaupun dia agak perkara yang kecil, tapi sangat besar maknanya. Di antaranya ialah azan dibunyikan di radio dan TV tiap-tiap waktu sembahyang. Alhamdulillah. Iklan arak dan judi dihapuskan. Alhamdulillah. Bila sampai peringkat untuk melaksanakan hukum syariat yang lebih besar, maka berlaku pertemuan sehingga Tun Razak meninggal dunia dan naik Perdana Menteri Melayu baru, berlaku ketegangan lagi. Namun hasil kita berada dalam Barisan Nasional di masa itu menimbulkan kesedaran di kalangan pegawai-pegawai kerajaan, dan banyak kepahaman Islam masuk dalam jentera kerajaan, sehingga Jabatan Perdana Menteri menghasilkan kitab Mustikah Hadis, Muqaddimah Mustikah Hadis, Mustikah Hadis jilid yang pertama, Mustikah Hadis jilid yang kedua. Jilid yang pertama menerangkan perkara akidah. Disebut dalam Mustikah Hadis jilid yang pertama, di antara perkara yang merosakkan akidah ialah menghina hukum Islam, menghina hukum hudud, menghina mana-mana hukum yang wajib termasuk yang sunat, yang diharuskan oleh Allah, boleh membatalkan dua kalimat syahadah. Ini disebut dalam kitab Mustikah Hadis. Dan kitab ini diberi kata pengantar oleh almarhum Tun Razak. Tun Razak bagi kata pengantar kepada kitab ini dan disebarkan kepada umum. Alhamdulillah, menimbulkan kesedaran kepada masyarakat. Namun selepas kita dipecat di Barisan Nasional kerana kisih Kelantan tahun 78, berlaku lagi pertemuan untuk menyerang PAS, untuk menghentam PAS. Maka hukum Islam dijadikan sasaran, syariat Islam dijadikan sasaran. Kalau PAS menang, akan berlaku huru-hara. Ada mereka yang gatal mulut, mereka yang mungkin tak membaca Mustikah Hadis ini, masih lagi mengeluarkan cakap-cakap menghina hukum Islam, menghina syariat Allah. Inilah yang menyebabkan Ustaz Ibrahim Mahmud dan rakan-rakannya sangat marah. Bukan Ustaz Ibrahim Mahmud saja, termasuklah semua tok guru sangat marah. Kita menegur masyarakat, jangan menghina hukum Islam. Kita adalah pengajar, kita adalah pendakwah, kita bukan hakim untuk menjatuhkan hukuman. Tetapi UMNO mahu mengheret kita menjadi hakim untuk menghukum Sianu bin Sianu jadi kafir dengan mudah. Apabila UMNO mencabar kita sebelum peristiwa Memadi untuk berdebat, PAS bersedia untuk berdebat. Peristiwa debat yang masih diingat oleh mereka yang hidup di masa itu. Mereka yang baru lahir mungkin tak ingat. Mereka cabar kita berdebat. Kita bersedia untuk berdebat. Apa saja tajuk debat, kita bersedia. Dengan syarat debat disiarkan secara langsung dalam TV. Secara langsung dalam TV, disiar secara langsung. Kita sanggup berdebat. Akhirnya Tun Mahathir, Perdana Menteri masa itu, membenarkan debat disiar secara langsung. Diumumkan. Kita sanggup hadir. Tarikhnya ditetap, tajuknya ditetap, masanya ditetap. Sepatutnya kalau nak debat, dia runding dengan kita. Tak runding dengan kita langsung. Dia tetap tarikh, kita setuju tarikh itu. Dia tetap tajuk, tajuknya PAS tuduh UMNO kafir, kita setuju dengan tajuk itu. Kemudian dia tetap pengerusi, kita setuju. Dia tetap sejam, kita setuju. Semua kita setuju. Bila sampai masa
Kita dimaklumkan UMNO mengadakan muzakarah sama-sama dia. Ramai pensyarah dipanggil buat muzakarah. Setelah buat muzakarah, kalangan pimpin UMNO tak setuju debat diadakan. Lalu mereka meminta jasa baik penyimpan moho Raja-Raja Melayu. Ketika saat kami tunggu nak pergi debat, di Pejabat Agung tiba-tiba keluar penyimpan moho Raja-Raja Melayu, pengerusi itulah Engku Ibrahim, seusia penyimpan moho Raja-Raja Melayu dalam TV yang biasanya keluar bila nak istihar raya dan istihar puasa. Keluar Tuan Ibrahim, Engku Ibrahim keluar dalam TV, bukan raya, bukan puasa. Engku Ibrahim keluar mengumumkan bahawa penyimpan moho Raja-Raja Melayu membuat keputusan debat dibatalkan. Maka dibatalkan debat itu. Tak apalah. Tak apa, bukan masalah kalah, bukan masalah menang. Masalahnya kita mahu menyelamatkan umat kita, menyelamatkan bangsa kita, bukan orang bukan Islam. Jangan terseret dalam perkara yang boleh merosakkan akidah. Inilah timbulnya peristiwa Memali. Oleh kerana peristiwa Memali merupakan satu fitnah. Kerana Ustaz Ibrahim nak berjihad, Ustaz Ibrahim kita hukum mati syahid. Maka saya menerangkan dalam tulisan saya apa makna jihad. Jihad bukan bahasa Melayu. Jihad ni bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Perkataan jihad dalam bahasa Arab daripada perkataan al-jahdu dan al-juhdu. Al-jahdu dengan makna al-masyaqqah, menghadapi kesulitan dan kepayahan. Al-juhdu ialah at-taqah, menyumbangkan segala tenaga nikmat yang Tuhan beri pada kita. Maka jihad ialah kesanggupan kita menghadapi segala kesusahan dan kepayahan. Kesanggupan kita mengerahkan segala nikmat yang Tuhan beri untuk meninggikan agama Allah. Itu makna jihad. Dan Islam menggalakkan orang berjihad ini dimulakan dengan damai. Damai dulu. Memujuk orang bukan Islam masuk Islam. Memujuk orang jahil ikut Islam. Ini pendekatan. Hendaklah kita sabar. Oleh kerana itulah Al-Quran menyebut kisah-kisah Nabi-Nabi zaman dulu dalam Quran. Wa ila adin akhahum huda. Kepada kaum Ad, Tuhan utuskan saudara mereka Nabi Hud. Wa ila Thamud akhahum Salihah. Dan pada Samud saudara mereka Saleh. Allah Ta'ala namakan tiap-tiap Nabi adalah saudara kepada bangsanya. Itu uslub dakwah. Mengajak memujuk orang kepada Islam seberapa daya. Kerana disebut oleh Nabi SAW, la an yahdiyallahu bika rajulan wahida khairul laka min humrin na'am. Demi sesungguhnya kejayaan kamu memujuk orang, menyebabkan dia ikut Islam, dapat petunjuk, lebih baik daripada unta yang paling mahal harganya. Kejayaan kita memujuk orang. Tok guru yang mengajar macam Ustaz Ibrahim, dia mengajar bukan guna pedang mengajar. Tok guru yang mengajar, ustaz yang mengajar, pensyarah-pensyarah memujuk orang. Kejayaan memujuk seorang menerima Islam lebih mahal daripada kenderaan yang paling mahal harganya. Ini fadilat. Ini pendekatan yang kita ambil. Oleh kerana itu maka ulama-ulama PAS membuat keputusan kita memilih demokrasi. Kita masuk pilihan raya. Kita menyedarkan rakyat, memberi faham rakyat berkenaan dengan Islam. Ulama-ulama kita buka pondok. Ulama-ulama kita mengajar di sekolah. Ustaz-ustaz kita bersyarah. Termasuklah kalangan profesional dalam berbagai ilmu terlibat dengan bersyarah untuk mengajak orang menyokong perjuangan Islam, untuk campurkan Islam dengan profesional, campurkan Islam dengan ilmu dunia. Ini yang diajar oleh Nabi SAW. Ini pendekatan yang kita ambil. Akhirnya mereka yang mengaji, mereka yang belajar,
mereka yang suka baca buku, mereka yang nak cari kepahaman sungguh, banyak yang menyokong kita. Termasuk kalangan pemimpin UMNO sendiri. Tuhan sebut dalam Quran, "Qul innama a'izukum biwahidah an taqumu lillahi masna wa furada thumma tatafakkaru." Katakanlah wahai Muhammad, aku nasihatkan kepada kamu yang menentang Islam ni, balik di rumah setelah kamu dengar ucapan, berfikir seorang diri, berfikir dua orang, ajak isteri, ajak kawan yang akrab, fikir betul-betul dengan masak-masak, betul kau orang cakap ni, salah kau orang cakap ni, fikir dengan akal, gunakan akal yang ada di kepala, otak di kepala, bukan otak duduk dalam perut. Dalam perut ni makanan, air dengan tahi, otak atas kepala. Guna otak betul-betul. Kalau fikir pasal perut, pasal PC, pasal duit, kita mikir tak betul. Bukan kita tak mau makan, nak mau makan, nak mau minum, kita mau duit. Ini adab manusia. Tapi Tuhan beri otak. Fikir dengan otak ini secara seorang diri. Maka mereka yang mengaji, yang tengok internet, yang faham, berfikir, menyokong perjuangan kita. Menyebabkan pengaruh kita berkembang di bandar dan pinggir bandar. Bukan saya nak hina orang-orang baling di kawasan pedalaman ini. Sepatutnya peristiwa memali yang berlaku bertahun 84, tak silap saya, 85, pilihan raya 86, kita menang besar. Orang memali, orang UMNO akan sokong kita kerana menganggap ini kezaliman yang sangat ketara. Malangnya kuat lagi UMNO. Ini jenis apa? Kuat lagi sokong UMNO. Tak kerti nak fikir. Mereka yang berfikir, kalangan pegawai kerajaan, ini salah. Termasuk kalangan polis, ini salah. Bahkan di masa mutaakhir, termasuk pegawai-pegawai tinggi polis, peringkat Bukit Aman, sokong PAS. Termasuk menteri-menteri, masa Tan Sri Muhammad Taib, sokong PAS. Termasuk ramai yang sokong perjuangan kita. Termasuk yang parti lain bekerjasama dengan kita nak buat perubahan dalam negara ini. Kerana tidak ada kerajaan yang boleh memerintah selama-lamanya. Kalau kerajaan dia memerintah lama sangat, dia akan jadi huzur. Lepas huzur jadi nyanyuk. Waktu pada nyanyuk beri makan ke darah ke panda apa tadi? Saya nak sebut tak erti panda. Beruang negeri Cina. Ambil beruang negeri Cina, beri makan. Ini nyanyuknya dah nyanyuk. Ini dah tak betul berfikir. Bila kerajaan dah nyanyuk, kerajaan rakyat kena tolak. Sebab itu, seluruh negara dalam dunia buat perubahan. Di Amerika, tidak selama-lama satu parti mereka. Di India yang terakhir, parti Kongres dikalahkan oleh rakyat India. Dia tak beri masa lama sangat. Tempat kita ni diberi masa lama sangat pada UMNO. Ada negeri yang cuba nak buat perubahan, dia hentam habis-habisan. Kelantan dikepungnya habis-habisan. Termasuk di Terengganu kita pernah merintah, satu penggal dijatuhkan. Kedah kita menang, satu penggal dijatuhkan. Baru-baru ni ada bergolak di Terengganu, orang kata nak jatuh. Saya kata tak jatuh lagi. Ini sebab itu berlaku pergolakan di Terengganu. Saya nak pergi luar negeri. Ada kawan-kawan kata jangan pergi luar negeri. Ini dah bergalak di Terengganu. Saya kata tak apa, saya nak pergi luar negeri. Ada pemberita jumpa dengan saya. Apa komen tentang berlaku di Terengganu ni? Tak balik ke? Saya kata tak balik. Saya kata rumah kerajaan masih ada hantu raya. Hantu raya ada lagi. Saya tak masuk rumah yang ada hantu raya. Kena panggil ustaz, panggil ayat kursi. Kalau panggil bomo tak jadi apa. Panggil ustaz baca ayat kursi. Biar tu raya tu lari dulu. Baru boleh kita masuk dalam rumah itu. Ini dia. Ini menunjukkan bahawa kita masih memerlukan masa untuk membetulkan kepahaman. Tujuan kita memperingati peristiwa Mali supaya rakyat sedar. Peristiwa Mali adalah satu peristiwa kezaliman Barisan Nasional terhadap mereka yang memperjuangkan Islam secara ilmu. Sepatutnya kerajaan ada jabatan Perdana Menteri.
Dia hantar ustaz-ustaz Jabatan Perdana Menteri mari berhujah dengan Ustaz Ibrahim Mahmud. Setahu kita Ustaz Ibrahim Mahmud pernah bekerja Jabatan Perdana Menteri. Tak silap saya. Pernah bekerja Jabatan Perdana Menteri. Ustaz Ibrahim Mahmud ni pernah bertugas di situ. Guru agama. Mengapa tak tugas orang sana mari berdebat dengan Ustaz Ibrahim? Ini cara dia. Mengikut hukum burah. Dalam kitab fiqh ada hukum burah. Bersatu kumpulan lawan kerajaan. Kerajaan hendaklah hantar rombongan berjumpa dengan kumpulan itu, berhujah. Dengan hujah yang menentang. Kalau hujah yang menentang tu betul, kerajaan wajib ikut. Kalau hujah yang menentang tu salah, kerajaan mesti bertindak. Bertindak suruh dia berhenti. Suruh dia berhenti. Kalau dia serang kerajaan, baru kerajaan boleh serang dia. Ini tidak ada tindakan untuk hantar rombongan berhujah dengan Ustaz Ibrahim Mahmud. Tak ada. Pakai serang begitu saja. Maka serangan dibuat lebih teruk pada serangan terhadap pengganas komunis. Setahu kita, pengganas komunis ataupun perampok yang diserang oleh kerajaan, kerajaan akan kepung kawasan itu dulu. Lepas tu tabur surat, suruh-suruh diri. Tabur surat, suruh-suruh diri. Pujuk dia dulu. Kemudian sekat segala makanan. Biar dia lapar, dia lembek. Kalau degil lagi baru serang. Ini terus serang selalu. Ini jenis apa ni? Dengan sebab itulah saya dimaklumkan, ramai pegawai-pegawai tinggi polis tak puas hati. Ramai kalangan menteri tak puas hati. Peristiwa Memali ini berlaku begitu sahaja. Maka ia adalah satu kezaliman. Bagi kita orang Islam, wajib pemimpin-pemimpin kena bertaubat. Yang terlibat tu dengan taubat, kena taubat. Yang masih hiduplah UMNO, tinggallah UMNO. Tuhan sebut dalam Quran, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu cenderung kepada orang-orang zalim, nanti kamu disambar oleh api neraka. Nanti saya kata juga ini masuk neraka. Itu bukan hal saya, ini hal Allah Ta'ala. Yang menentukan neraka-neraka ini Allah Ta'ala, bukan saya. Tapi Allah Ta'ala sebut kita tak boleh cenderung pada orang zalim. Cenderung pada orang zalim, Allah Ta'ala murka. Maka peristiwa Memali tidak syak lagi adalah peristiwa kezaliman. Wajib pemimpin kerajaan bertaubat. Wajib pemimpin kerajaan minta maaf kepada keluarga mangsa Memali. Wajib keluarga pemimpin kerajaan kena bayar ganti rugi kepada keluarga si mati. Wajib. Satu tanggungjawab yang tidak boleh dimain-mainkan. Kita hanyalah memberi nasihat. Terpulang kepada pihak kerajaan nak dengar nasihat, nak terima nasihat ataupun tidak, dan kita telah menyampaikan tanggungjawab kita. Dan akhirnya marilah kita akhiri perjumpaan kita dengan sama-sama memanjatkan doa kepada Allah, menerima para syuhada kita, menerima amalan kita, menguatkan iman kita, menguatkan keyakinan kita untuk meneruskan perjuangan Islam yang diperjuangkan oleh rakan-rakan kita yang telah dimaksudkan dalam peristiwa Memali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa 'azimi sultanik. Ya arhamar rahimin, ya hakim, ya karim, ya ahad, ya samad, ya hayyu ya qayyum, ya dzal jalali wal ikram. Allahumma antal wahidul ahad الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا رحمن يا رحيم يا ودود يا مقصود يا ذا الفضل والجود. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وباسمك العظم وبكلماتك التامة. اللهم تقبل منا أعمالنا التامة وتقبل شهداءنا وارحم موتانا. اللهم اغفر ذنوبنا كلها كبيرها وصغيرها عظيمها وحقيرها ظاهرها وباطنها علنها وسرها وذنوب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأزواجنا وذرياتنا وأقاربنا ومشايخنا
وأحبائنا في الله وجميع المسلمين والمسلمات. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أسرفنا وما تعلم به منا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ومن عذاب القبر وفتنته ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. على الله توكلنا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم عليك من ظلمنا، اللهم عليك من عادانا، اللهم عليك من كادنا، اللهم عليك من خدعنا، اللهم عليك من مكرنا. يا عالم الغيب والشهادة، يا علام الغيوب، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم رد كيدهم على نحورهم. يا مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وارحمنا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تكبير.